Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Hakim bin Hamzah daripada Diploma Usuluddin semester 3. Hari ini saya ingin bentangkan tentang mengajak manusia menuju ke arah kebaikan. Baik, yang first kali, teori komunikasi. Teori komunikasi secara dasarnya adalah penyata untuk menerangkan, menjelaskan, menilai dan membuat ramalan terhadap komunikasi. Teori komunikasi adalah penting bagi individu dan masyarakat untuk memahami konsep interaksi individu yang menjadi pemangkin kepada pembentukan masyarakat madani. Kiranya teori komunikasi ini penting bagi sebuah individu untuk berinteraksi dan seterusnya menjadi pemangkin kepada pembentukan masyarakat madani. Baik, seterusnya ialah definisi ilmu komunikasi. Teori komunikasi ialah satu kenyataan yang mengandungi konsep yang membentuk, memberi secara keseluruhan atau sebahagian keterangan, penjelasan dan mempunyai perkaitan antaranya yang membolehkan seseorang memahami, menjelaskan dan menilai fenomena serta ramalan. Seterusnya, teori komunikasi adalah penting kepada masyarakat kerana ianya akan menjadi asas pembentukan sosial di antara individu. Kiranya teori komunikasi ini penting sebab masyarakat akan maksudnya dia asas pembentukan sosial dalam kalangan masyarakat lah, di antara individu masyarakat. Baik, seterusnya ialah gaya bahasa ilmu komunikasi. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru untuk berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya. Kiranya kita ni hendaklah menyeru sesebuah puak tu agar mereka melakukan dakwah kepada kebajikan. Contohnya macam kita mengembangkan Islam dan menyuruh untuk membuat perkara-perkara yang baik dan juga melarang mereka untuk melakukan kemukaran, yakni perkara yang buruk dan juga perkara yang keji. Dan mereka yang membuat perkara ini dianggap orang yang berjaya. Baik, seterusnya, hulurkan bantuan sekiranya ada insan yang memerlukan. Bantuan ni bukan saja dalam bentuk wang ringgit, tapi rasa kebersamaan, memberi nasihat, memudahkan urusan dan juga mengambil berat. Kiranya dalam suatu masyarakat tu, kalau ada seseorang yang susah, kita hendaklah menghulurkan bantuan. Bantuan ni dia tak semestinya dalam bentuk wang ringgit, tapi dia boleh dalam bentuk memberi nasihat, memudahkan urusan orang serta mengambil berat terhadap sesebuah individu. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Seterusnya ialah jenis komunikasi moden iaitu pidato. Yang boleh kita faham dengan pidato ni ada 3 jenis daripada segi seni pidato. Yang pertama, pemujukan. Iaitu pemujukan ialah untuk mempengaruhi pendengar dengan cara memujuk agar dapat mengubah sikap. Cara pemujukan ni ialah antara yang penting juga dalam seni pidato, kerana daripada segi ceramah mahupun apa-apa hujah pun daripada segi pemujukan ialah suatu perkara daripada aspek yang dapat memberi impak yang sedikit demi sedikit orang mengikut apa yang kita memberi hujah. Dan seterusnya ialah rekreatif, iaitu tujuan utama ialah menghibur dan menyenangkan pendengar. Jadi suatu ceramah ataupun pidato tu sekurang-kurangnya letaklah hiburan, atau bukan seluruhnya hiburan, cuma letak dalam 5% ataupun 10% daripada 100% tu kita letak daripada segi rekreatif. Kita kena hiburkan suasana yang dalam tiba-tiba dalam keadaan yang membosankan, jadi kita kena letak rasa humor kepada orang. Dan seterusnya ialah informatif. Iaitu informatif ni ialah untuk menambah pengetahuan pendengar. Selain itu, untuk menarik minat dan memberi penjelasan tentang sesuatu yang dibicarakan. Iaitu inilah yang paling utama sekali lah untuk ceramah ataupun apa-apa saja, jadi cikgu ke apa-apa ke, ialah mesti ada info, mesti ada ilmu.
Informatif ni daripada segi ilmu. Jadi para pendengar ni utamanya mereka ingin mendengarkan ilmu. Kalau mereka tak nak mendengarkan ilmu, maka mereka tak nak dengar kan. Okay. Seterusnya, ciri-ciri seni pidato. Yang pertama, pidato yang mempunyai objektif dan mengandungi kebenaran. Yang kedua, pidato yang mengandungi humor supaya pendengar ni tidak bosan. Humor iaitu benda yang seperti rekreatif tadi lah. Dan yang ketiga, pidato yang jelas, contohnya untuk menghindari ketidakfahaman. Jadi pemidato perlulah menyampaikan ungkapan yang tepat dan jelas. Okey, sekiranya seseorang itu dia tidak faham, mungkin dia tidak faham dengan bahasa yang kita lontarkan. Jadi kita kena olah ayat yang kita buat tadi supaya dia memahami apa yang dia tak faham tu. Okay, dan seterusnya, apakah kepentingan dalam surah Ali Imran, wa takun minkum ummatun yad'u ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada golongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan pada kita ni sebagai manusia hendaklah menyebarkan kebaikan serta beramal dengan kebaikan yang disebarkan itu. Jadi pada asalnya menyampaikan ilmu merupakan suatu tuntutan dalam Islam berdasarkan hadis Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah kalian daripadaku walau sepotong ayat. Jadi tidak kisah siapa pun yang menyampaikan, tetapi kita perlu ambil iktibar dan pengajaran daripada suatu perkara atau kebajikan yang dilakukan daripada orang tersebut supaya dapat mendidik diri. Okey, itu je daripada saya. Assalamualaikum.